Hello, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini kita akan belajar fizik, tajuk elektrik, electromotive force dan internal resistance. Okey, daya gerak elektrik dan rintangan dalaman. Okey, kita tengok perkataan demi perkataan ya. Untuk electromotive force, perkataan force, perkataan force di sini bermaksud daya. Okay, so ada satu daya iaitu F yang sedang menggerakkan. Okay, daripada perkataan motif ni atau perkataan move, ada satu daya yang sedang menggerakkan. Okay, yang sedang menggerakkan apa? Perkataan elektro merujuk kepada elektrik atau lebih tepat lagi merujuk kepada elektron. Okay, so secara ringkasnya kita ada elektron yang sedang ditolak dengan satu daya force yang dikenali sebagai EMF. Ada satu daya yang sedang menolak elektron, namanya EMF. Tapi apa benda EMF ni? Kita tengok lagi. Jom kita tengok simulation daripada FAT untuk mengenal macam mana konsep EMF ini boleh dibentuk. Baik, saya akan buat satu litar ringkas. Saya letak wires, a conductor saya connectkan untuk membentuk satu litar yang ringkas, simple circuit. Okey, cuba kita perhatikan di dalam konduktor yang saya sambungkan ni ada berbola bulat-bulat berwarna biru. This symbolize an electrons. So the electron is not moving, not moving at all because of there is no energy. So dia tidak ada energi, maka tidaklah bergerak. Now saya cuba sambungkan bab pada litar ringkas saya sekejap. Saya sambungkan bab. Now I'm going to complete the circuit. Sama juga observationnya, the electrons is still not moving. Masih lagi tidak bergerak. Kenapa? Kerana ketiadaan tenaga. Kita cuba sambungkan dengan bateri. Kita lihat apa yang berlaku. The electrons is now moving out from the battery into the bulb and causing the bulb to light up. So the electron bergerak kerana mempunyai satu bentuk tenaga atau telah diberikan tenaga dan telah bergerak mengelilingi litar, mengalir di dalam litar sebenarnya untuk menyebabkan lampu menyala. So there is EMF. There is EMF. The idea is, or the real definition of EMF is actually the total energy. Ini adalah satu bentuk tenaga yang dibekalkan oleh bateri untuk menggerakkan electric charge. Dalam kes ni adalah elektron supaya mengalir di dalam litar. So EMF sebenarnya tenaga yang dibekalkan oleh bateri supaya elektron boleh bergerak. Itu saja. Nah, bagaimana pula untuk internal resistance ataupun rintangan dalaman? Rintangan dalaman adalah satu bentuk rintangan yang dipunyai oleh bateri ataupun dry cell. So disebabkan dry cell tu adalah satu litar yang kecil atau litar mini, maka bateri itu juga mempunyai rintangan. Now, rintangan yang awak dah belajar adalah rintangan R huruf besar. There is the resistance R huruf besar. Now, dalam kes ni adalah R huruf kecil simbolnya yang merujuk kepada internal resistance, dalaman. So untuk internal resistance kita guna R huruf kecil. Untuk resistance kita guna R huruf besar. Tapi kedua-duanya masih lagi menggunakan unit yang sama, iaitu ohms. Nah, kesimpulannya, anda dah belajar satu bentuk rintangan yang diwakili oleh huruf R besar yang dipanggil rintangan luaran atau rintangan di dalam konduktor. Dan hari ini awak juga belajar satu lagi jenis rintangan, iaitu rintangan dalaman R kecil.
Untuk mengkaji berkenaan dengan EMF dan internal resistance, kita ada satu setup eksperimen. Okay, setupnya seperti berikut. Kita letakkan voltmeter parallel to the dry cell. Kemudian kita sambungkan kepada rheostat, iaitu perintang boleh laras, dan kemudian menyambungkan secara siri pada ammeter. Now we have a complete circuit to investigate EMF and internal resistance. Kemudian kita akan rekodkan bacaan voltmeter. Okay, bacaan voltmeter untuk setiap bacaan ammeter, iaitu bacaan arus. Okay, dan kenal pasti apakah hubungan antara kedua-duanya. Selesai eksperimen, kita akan dapat data seperti berikut. Okay, untuk setiap nilai arus yang meningkat, kita akan mendapati nilai potential difference akan berkurang. Okey, maka kita boleh buat conclusion hubungan antara V dan I adalah inversely proportional. Okey, 1/I. Ini juga bermaksud untuk jika nilai current meningkat, maka nilai potential difference berkurang, dan juga vice versa. Jika anda rujuk pada buku rujukan anda atau buku teks, anda akan mendapati ada satu formula yang kita guna pakai untuk kes ini, kes EMF dan juga internal resistance, okay? Iaitu V sama dengan negatif IR plus E. Dan graf yang anda akan dapat jika anda plot V against I, anda akan mendapat untuk setiap nilai arus yang sedang meningkat, nilai potential difference akan berkurang. So, awak akan dapat graf seperti berikut. Tapi macam mana formula yang saya perkenalkan tadi diterbitkan? Now kita cuba derive formula tersebut satu persatu. Baik, formula asas yang pertama. Okey, pertama adalah nilai EMF sebenarnya adalah total V besar plus V kecil. Okay, potential difference plus dengan potential difference inside the battery. Sebab tu kita guna simbol V kecil. Formula yang kedua adalah E juga. E sama dengan kemudian kita akan gantikan V besar dengan V kecil ni. Seperti yang anda dah belajar dalam video yang lepas, Ohm's Law perkenalkan V sama dengan IR. So, kalau V kecil, kita akan guna I darab R kecil yang merujuk kepada internal resistance. Okay, now kita nak gantikan kedua-duanya ke dalam formula. Maka anda akan dapat I R besar tambah I R kecil. So, formula nombor 2 sebenarnya kita cuma gantikan saja Ohm's Law ke dalam nombor 1. Next, nombor 3. Kita belajar dalam matematik, kalau ada dua variable yang sama, kita boleh factorizekan. So, kita factorize out I besar, yang dalam kurungan tinggallah R plus R kecil. So, apa yang kita buat untuk nombor 3, sebenarnya kita cuma factorizekan sahaja formula nombor 2. Baik, formula yang terakhir datangnya daripada derivation formula juga nombor 2, iaitu E sama dengan, kita sebenarnya nak derive daripada nombor 2 pergi nombor 4. So, E sama dengan IR ni juga sama dengan V plus I darab R kecil. So, formula nombor 4 ni adalah formula yang akan kita samakan dengan formula yang saya tunjuk pada slide yang sebelum ini. Slide sebelum ni formulanya V sama dengan negatif IR plus E. Sama tak dengan nombor 4? Tak sama kan? Tapi hampir sama. Sebenarnya kita hampir selesai dah untuk derive. Macam mana dah dapat formula V sama dengan negatif IR plus E ni? Nah, daripada graf tadi, iaitu graf V against I, kita akan dapat satu graf yang berbentuk sedemikian. Dan graf ni graf lurus, iaitu graf linear.
okey, dengan kecerunan, kecerunan negatif. Kalau awak belajar matematik, kita tahulah kan, cari kecerunannya, kecerunan negatif. So disebabkan graf ni adalah graf linear, maka persamaan untuk graf tersebut mestilah mengikut persamaan linear, iaitu y sama dengan mx plus c. Now kita tulis semula formula nombor 4 tadi. E sama dengan V plus IR. Now kerja kita sebenarnya tak banyak dah. Sebenarnya kita nak susun formula nombor 4 tu mengikut linear equation. Okay, kita cuma nak susun semula mengikut y sama dengan mx plus c. Okay, tengok betul-betul. Pada paksi y, apakah yang dilabel daripada paksi y? V. Okay, so yang dilabel pada paksi y adalah V, maka kita sebenarnya akan meletakkan V ni sebagai perkara subjek. Okay, so kita letak V sama dengan. Okay, the rest is we are going to rearrange the formula. Okay, rearrange the formula. So we have E, kemudian positif bawa pergi sini, negatif I, R. Nampak lebih kurang sama kan dengan atas tu. Nak dekat sama dah. Cuma susunannya masih lagi tidak mengikut linear equation. So apa yang di label pada paksi X? Yang di label tu adalah I. So I mesti dibawa ke depan. So kita bawa I ke depan. V sama dengan negatif I R plus E. So there we go. Kita dapat formula untuk EMF dan internal resistance based on the graph. Kemudian kita nak kenal apakah maksud formula ini dan bagaimanakah kita mampu mencari maksud di sebalik formula ini. Merujuk kepada linear equation, R kecil berada di tempat M yang bermaksud gradient of the graph. So saya tulis kat sini, okay. Maksud pertama daripada graph V against I adalah gradientnya. Gradient tersebut, okay, mewakili nilai R atau internal resistance. Maksud yang kedua, plus E. E di sini berada pada kedudukan C. Okay, dalam matematik C ni adalah y-intercept, pintasan pada paksi Y. Okay, pintasan pada paksi Y atau y-intercept adalah sama dengan nilai E, iaitu EMF. So macam mana kita nak cari nilai EMF daripada graf? Kita tengok pintasan pada paksi Y. Kedua, kita tengok gradient. Okay, gradient of the graph adalah nilai internal resistance. So conclusionnya, formula yang terlibat untuk video ini adalah V sama dengan negatif IR plus E. Okay, ini formula untuk EMF. Now R kecil adalah internal resistance yang diwakili oleh gradient of the graph. Dan gradient of the graph tersebut diwakili oleh internal resistance atau rintangan dalaman. So dapat gradient, dapatlah rintangan dalaman dia. Contohnya rintangan dalaman, kita dapat gradient sama dengan 2 ohm, maka rintangan dalaman adalah 2 ohm. Okay, conclusion yang kedua, nilai EMF daripada graf boleh dicari dengan melihat bahagian y-intercept atau pintasan pada paksi Y. Contohnya pintasan dia sama dengan berapa ya? Sama dengan 0.2. So nilai EMF adalah 0.2 volt. Okey, jom sekali lagi kita tengok graf. Graf V against I, kita akan dapat gradientnya. Okey, kalau kita cari gradient kat sini, cuba kita cari, tengok guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. So kita tengok beza paksi Y, kita ada sebelum tu kita letak tanda negatif dulu. Okey, 6 bahagi dengan 10 equals to negatif 0.6 ohm. So nilai R ni kita dapat negatif. Sebenarnya kita sedang menggantikan nilai negatif ni ke dalam formula yang sudah ada negatif di depannya. So by right kita akan dapat R sama dengan 0.6
ohm sebagai internal resistance. Okay, internal resistance punya value. Yang kedua, kita tengok pintasan pada pasti Y. Now Y intercept kat situ sama dengan berapa? Sama dengan 6. So nilai EMF di dalam graf ini adalah E sama dengan 6 volts. Ingat dalam volt juga EMF unit dia. Jom kita tengok example yang pertama. When a resistor of resistance 5 ohm, okay, perintang yang diguna 5 ohm, connected to a circuit with EMF 10 volts, nilai EMF-nya 10 volt. What is the value of internal resistance? So kita nak cari apa? Cari R kecil. Okay, kita cari R kecil. Nah, kita collect dulu apa maklumat yang soalan dah bagi dekat kita. Kita list down dulu. Relax. Okay. So nilai EMF E besar sama dengan 10 volt. Lagi apa lagi? Nilai R besar, iaitu 5 ohm. Okay, kemudian apa? Satu lagi. Dekat litar kita ada nilai current, electric current I besar, sama dengan 0.5 ampere. Nah, kita dah habis collect semua maklumat. Kita cuba figure out apa formula yang boleh kita guna. Okay, now it turns out nombor 3 yang kita boleh guna. Kalau awak tak sure, awak boleh pause, boleh rewind balik. So formula nombor 3 macam ni, I lepas tu kurungan R tambah R kecil. Okay, nah kita nak cari R kecil, kita cuma perlu gantikan saja E 10, I 0.5, okay, kurungan R besar 5 tambah R. Nah, kita nak cari R yang dalam kurungan tu, R kecil tu. Kita pindahkan 0.5 ke bawah, maka kita dapat 5 tambah R 10 bahagi 0.5. Selesaikan yang kanan ni. Okay, selesai yang kanan ni, maka 5 tambah R sama dengan 20. Okay, dan kita bawa 5 ke kanan untuk selesaikan. 20 tolak 5, maka kita dapatlah R atau internal resistance 15 ohm. That's it, selesai. Okay, example number 2, last example untuk video ni. Okay, last one. So nilai arus diberi dekat sini 2.5 ampere. Find the value of resistor R besar ya. So kita tulis kat sini R besar sama dengan tak tahu. Macam biasa, apa perlu kita buat? Kita list down dulu. I sama dengan 2.5 ampere lagi. Apa lagi maklumat dalam soalan? Okay, macam ni ya. Cara notation untuk pemberian maklumat EMF. Kemudian akan ada koma dan diberi maklumat internal resistance dalam bentuk ini. So, be alert. Okay, so maklumat apa kita dapat? Nilai EMF of the battery is 2.2 volts. 2 volts. Nilai internal resistance R sama dengan 0.5 ohm. Now, sekali lagi kita kena figure out apakah formula yang paling sesuai untuk kita selesaikan soalan ni. It turns out sekali lagi formula nombor 3 juga. E sama dengan I R besar plus R kecil. Okay, daripada maklumat yang kita dapat ni, kita nak gantikan saja. E ada tak? E ada 2 sama dengan I 2.5. So kita tulis 2.5, letak kurungan. R besar kita nak cari, plus R kecil kita ada 0.5. Nah, kita selesaikan dulu yang berada di luar kurungan. Okay, yang di luar kurungan. So 2 bahagi 2.5. So kita akan dapat R tambah 0.5 sama dengan 2 bahagi 2.5. Selesaikan dahulu 2 bahagi 2.5 ni. So tekan calculator lah. R tambah 0.5 sama dengan 0.8. Okay, so apa perlu kita buat? Kita cuma pindahkan 0.5 ke kanan untuk operasi tolak. So kita tolak, kita dapat 0.3 ohm. So itulah nilai rintangan dalam litar ini. Sekian sahaja perkongsian saya dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.